السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ini. Kita sambung. Kita membaca kitab perukunan. Walaupun macam tu, oleh kerana terlalu ringkas sifat ma'aninya, kita detailkan, kita terperincikan sedikit. Mujurlah kita tak jauh sangat di antara sebelum ni. Kebetulan tarikh tu cantik, iaitu baru je 2 hari lepas, iaitu kita membahaskan kudrah Allah. Kali ni kita nak kena bahas iradah. Sebenarnya kudrah, iradah, ilmu, 3 ni dia berkait rapat sebenarnya. Kalau kita bahas kudrah, dia akan ada iradah sekali. Kalau kita bahas iradah, dia akan ada kudrah sekali. Bila kita bahas kudrah dan iradah, dia ada ilmu sekali. Jadi dia memang yang berkait. Kalau nak tengok kitab, bolehlah tengok, baca sebaris tu, muka surat 3 Rumi. Jawi muka surat 3 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Jadi untuk kita lepas fardu ain, kita bincang berkaitan dengan iradah Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan iradah artinya berkehendak. Tu je dalam kitab kita tulis. Iradah artinya berkehendak. Kita panggil nak. Orang Melayu panggil nak. Berkehendak pun panggil juga. Tapi kita jarang bercakap gitu. Aku berkehendak pergi ke kedai. Orang tak bercakap gitu. Orang biasa tak bercakap. Tapi bila kita kata berkehendak, kita fahamlah. Maksudnya nak. Nak. Berkehendak tu maksud nak. Bila nak tu maknanya tentu. Tentukan. Nak apa? Nak pergi kedai. Maknanya dia telah menentukan pergi kedai. Bila sebut nak tu tentulah. Dia ada 2. Makan dengan tak makan. Bila kata nak makan, maka tentukan yang makan tu. Ataupun pilih. Tentu boleh, pilih pun boleh. Maksud nak tu. Bila kita kata kita nak, maknanya kita menafi lawan dia. Kita nak datang masjid, maknanya kita menafikan tak datang masjid. Dia lawan 2 tu. Jadi bila kita kata nak, maknanya kita telah tentukan. Telah tentukan. Nak warna hitam. Nak beli baju, nak warna hitam. Maknanya kita tak tentukan warna-warna yang lain. Kita tentukan yang kita nak tu warna hitam. Jadi boleh kita kata berkehendak tu maksud nak. Boleh juga kita kata tentu. Tentukan. Menentukan. Tu maksud iradah. Sebenarnya ada dekat kita juga. Semua ada dekat kita. Daripada wujud sampai sifat kalam, semua ada dekat kita. Cuma kita ni sebab makhluk ajalah. Wujud ada kat kita, wujud. Qidam tak ada. Tapi kita tetap juga kira qidam dari segi bahasa, iaitu kita dah lama ada. Sebab dari segi bahasa, qidam ni adalah dari segi bahasa nisbah kepada makhluk lama. Apa? Urjunil qadim. Apa? Lasyamsu yanbaghi laha. Betul. Biasa baca setiap minggu aja. Antudrikal qamara walail sabiqun nahar wa kullum
fi falakin yasbahun. Sambung lagi. Kita kan kalau sepatutnya kalau kita baca Yasin selalu, patut kita boleh hafal lah. Tapi kita tak sungguh-sungguh tu, kita tak hafal lah. Jadi semua sifat-sifat tu ada dekat kita. Cuma nisbah makhluk aja. Kekal ada, tapi bukan kekal sungguh. Maksudnya sekarang kita kekal. Dah ada lagi kekal lah istilahnya. Cuma bila makhluk lemahlah kitanya. Macam tu juga qudrah ada kat kita. Allah juga qudrah, tapi pastinya tak sama. Begitu juga iradah, kehendak, nak. Dan kita menentukan setiap hari, kita menentukan. Setiap saat kita menentukan. Malah kadang-kadang kita menentukan untuk tidak menentukan. Itulah kita menentukan. Kita menentukan untuk tidak menentukan. Aku nak buat, aku tak nak tentukan apa-apa. Aku tak nak buat apa, aku tak nak tentukan. Aku tak nak apa-apa. Tak nak apa-apa adalah satu nak. Iaitu nak apa? Nak untuk tak nak apa-apa. Jadi kita hidup, kita sentiasa menentukan. Kita menentukan. Kita, nisbah makhluk. Kalau kita setiap saat menentukan, sama ada menentukan nak atau menentukan tak nak, lebih-lebih lagi Allah menentukan segala-galanya. Kita akan bahas. Apa bukti Allah ada iradah? Apa bukti Allah ni nak? Paling mudah sekali. Buktinya ada alam ni. Dan kita dah bahas sebelum ni, jika adanya sesuatu, pasti ada menjadikan. Bahas wujud tu. Maka sekarang ni alam ni dah ada. Maka maknanya Allah nak. Maknanya Tuhan itu nak. Tuhan itu berkehendak. Ataupun bahasa tauhidnya, Tuhan itu ada iradah. Ada sifat iradah. Senang aja. Sebab kalau dia nama Tuhan, tetapi dia tak nak, jadi juga, itu bukan Tuhan. Senang kan? Dia tak nak tapi jadi juga, maka dia bukan Tuhan. Tuhan ni apa yang dia nak mesti jadi, apa yang dia tak nak mesti tak jadi. Itu bangun nama Tuhan. Kita ni Tuhan ke tak? Kita tak Tuhan. Sebab ada yang kita nak tak dapat, ada yang kita tak nak terpaksa dapat. Ada yang kita nak dapat dan ada yang kita nak tak dapat. Apa yang kita tak nak kadang-kadang tak dapat, apa yang kita tak nak kadang-kadang terpaksa terima juga, dapat juga. Menandakan kita bukan Tuhan. Tuhan dia nak mesti dapat. Baru boleh layak dinamakan Tuhan. Apa dia nak mesti jadi, apa yang dia tak nak mesti tak jadi. Logik lah, itu baru nama Tuhan. Jadi adanya alam ini menandakan adanya Tuhan. Sebab mustahil adanya alam ini tapi Tuhan tu tak nak. Adanya alam ini menandakan Tuhan itu bersifat kehendak. Adanya alam ini bermakna Tuhan itu nak. Okey. Mustahil adanya alam tapi Tuhan tu tak nak. Mustahil. Mustahil. Tak terima akal. Jadi bila alam ni telah ada, saya sebut banyak kali, bila sebut alam, semualah selain pada Allah, ma siwallah. Selain daripada Allah, itulah alam. Kita ni pun alam. Yang kalau Melayu panggil alam ni dah ada lain, maksud lain kan. Tapi maksud alam dari segi ketuhanan, selain daripada Allah, itulah alam. Dia ada juga satu lagi, selain daripada makhluk. Selain daripada Allah, itu makhluk. Sama juga kan? Jadi nyata adanya alam ni maknanya tentu Allah berkehendak. Senang, tengok alam maknanya Allah nak. Sebab tak masuk akal kita, Tuhan yang kita kata Tuhan, dia tak nak tapi jadi juga. Itu bukan Tuhan. Baik, sikit. Itu hukum akalnya. Iradah yang pertama sifat ma'ani. Sebelum ni kita dah bahas hayah, kemudian qudrah. Itu pun sifat ma'ani. Satu lagi hari ni sifat iradah. Iradah juga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni apa beza? Dah sebut banyak kali, kita ulanglah sekali lagi. Wujud dia panggil sifat nafsiyah. Wujud. Sifat yang nak membangsakan kepada diri. Maksudnya kita kata wujud, maknanya wujud lah. Wujud tu ada ke tidak? Khilaf ulama, mudah fahamnya wujud tu tak ada. Wujud tu tak ada. Wujud tu tak ada. Wujud tu ada. Diri wujud tu tiada. Sebenarnya ada khilaf kat situ, tak apa. Mudah kata. Dia panggil sifat nafsiyah. Kita cuma kata dia wujud, sekadar nak bagi tahu dia tu wujud. Wujud menandakan dia tu ada. Itu saja. Wujud tu sendiri tak ada. Kan? Ada hal sebelum ni. Berbeza pula dengan sifat salbiyah. Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. 5 ni dia panggil sifat salbiyah. Kita dah bahas sebelum ni.
5 ni sifat salbiah. Sifat salbiah ni juga sama juga. Dia jenis tak ada. Sifat salbiah ni jenis tak ada. Dengan maksud kita tak boleh menafikan dia, tapi ianya tak ada. Apa dia? Allah itu baqa, kekal. Ya, Allah itu kekal. Sungguh, sungguh. Kekal tu tak ada. Kekal itu tiada. Kalau bahasa kitab dia panggil kekal itu tiada diri. Tiada diri. Kekal tu tak ada. Tapi Allah itu kekal. Bila Allah itu kekal, kita tak boleh menafikan Allah itu kekal. Tapi kekal itu tak ada. Dia panggil, orang Melayu panggil sungguh. Sungguh. Tapi tak ada. Itu kita dah banyak kali dah. Ini sifat makni. Sifat makni ni berbeza. Sifat makni, hayah, qudrah, iradah baru bahas. Nanti ada lagi 7. Ini jenis ada. Okey, contohnya kita ambil iradah. Iradah maksud Allah berkehendak. Bila Allah berkehendak, sifat tu dipanggil sifat makni, iaitu sifat yang jenis ada. Dia tak sama dengan wujud ataupun qidam, baqa, mukhalafah, tak sama. Tak sama dari segi apa? Dari segi sifat salbiah, dia tak ada. Cuma kita tidak boleh menafikan dia. Orang Melayu panggil sungguh. Contoh banyak kali dah. Kita bagi contoh yang sama. Jatuh, buah durian jatuh. Buah durian tu dia panggil zat diri. Buah durian tu ada tak? Ada. Sungguh tak buah durian? Sungguh. Ada tak? Ada lagi sungguh buah durian. Jatuh tu, dia kata syuh, jatuh. Jatuh tu ada tak? Jatuh tak ada. Ni buah durian atas pokok. Jatuh. Buah durian tu ada. Ada tu. Tu buah durian. Sungguh, sungguh. Sungguh lah. Takkan dia berkata buah apple pula. Sungguh durian. Dan dia ada. Tu ada. Jatuh ada, jatuh. Jatuh tak ada. Jatuh. Mana jatuh? Jatuh tak ada. Tapi boleh menafikan tak itu jatuh? Tak boleh nafi. Tu jatuh lah tu, jatuh. Tak boleh menafikan. Ianya jatuh. Memang sungguh. Sungguh tu. Memang sungguh ia jatuh. Tapi jatuh mana? Tunjuk kena durian. Tak kena jatuh tu. Sebab jatuh tu tak ada. Nak rasa dengan lidah tak boleh. Jatuh tu tak boleh rasa. Nak pegang tak boleh. Nak tengok tak boleh. Nak dengar tak boleh. Jatuh tu. Tapi boleh menafikan tak? Jatuh. Tak boleh menafi tu jatuh. Tapi tak boleh tunjuk. Tak boleh rasa. Menandakan dia tak ada. Tapi sungguh. Sungguh. Sifat makni berbeza. Sifat makni dia jenis ada dan jenis sungguh. Sifat makni contoh iradah. Bila jenis ada, untuk faham kaedah ulama tauhid buat kullu mawjudin yusihhu an yura. Setiap yang ada sah untuk dilihat. Tu kaedah tu. Kullu mawjudin yusihhu an yura. Itu kaedah. Kaedah ulama tauhid buat. Setiap yang ada sah untuk dilihat. Setiap yang ada boleh untuk dilihat. Nampak tak nampak nombor 2. Tapi setiap yang ada sah untuk dilihat. Janji dia ada. Allah ada. Allah ada. Sah untuk dilihat. Boleh tengok. Tapi kenapa tak boleh tengok sekarang? Allah tak bagi. Sebab tu dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kat syurga nanti boleh melihat Allah tanpa kaifiat. Wallahu alam macam mana. Okey, setiap yang ada boleh untuk dilihat. Okey, sekarang dia kata iradah ni adalah sifat makni. Maknanya jenis ada lagi sungguh. Iradah. Mana kata tahu sungguh? Sungguhnya tengok jadi alam ni. Kan Allah ada bersifat iradah. Allah berkehendak. Allah nak, sebab tu ada alam ni. Tengok ni. Okey, ada alam ni. Maka kita kata Allah tu berkehendak. Sungguh, sungguh. Sungguh. Okey, sungguh itu kita boleh nampak. Sungguh. Iaitu iradah Allah, kesan daripada iradah Allah. Boleh nampak. Iradah tu boleh nampak? Boleh. Cuma Allah tak bagilah. Kalau Allah bagi boleh tengok iradah tu. Tapi nak tengok baqa', nak tengok kekal takkan dapat. Sebab dia mana ada nak tengok macam mana. Kena faham pembahagian ni sungguh-sungguh. Ni fardu ain. Tak faham pembahagian ni, tak lepas fardu ain lah.
Walaupun kita Allah, fardu ain, budak-budak mengaji fardu ain. Ni fardu ain ni, fardu ain sebenar. Fardu ain yang budak-budak tu yang sekolah tu, sekolah petang. Tu fardu ain budak-budak. Ni fardu ain yang wajib atas setiap orang. Fardu ain. Dia faham sungguh pembahagian ni. Pertama, Allah tu wujud, dia panggil sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni sifat yang bangsa menolak, menafikan yang tak layak bagi Allah. Allah itu qidam, menafikan Allah itu ada permulaan. Allah itu baqa', menafikan Allah itu binasa. Baqa' masuk kekal, menafi. Tapi kekal tu mana ada? Tapi sungguh, Allah tu kekal sungguh. Kekal tu tak ada. Allah bersifat qudrah. Ya, Allah bersifat qudrah, kuasa. Sungguh Allah kuasa. Ada tak kuasa? Ada. Boleh tengok? Boleh tengok Allah bagi. Macam mana? Kita punya sifat ni pun sebenarnya ada. Kita melihat, kita mendengar. Kalau Allah bagi boleh tengok, apa nak kata? Deria tu. Kalau nisbah manusia panggil deria. Deria lihat, deria dengar, deria rasa. Deria tu boleh tengok. Tapi Allah tak bagi tengok. Entah mana Allah letak kat anak lidah, deria cakap. Allah letak kat dalam gegendang, kat dalam telinga, boleh dengar. Deria kita panggil. Nisbah manusia lah. Allah letak kat anak mata ke kornea ke apa benda tu, deria lihat. Allah letak dekat semua kulit kita, deria pejabat dia panggil. Jabat, maksudnya rasa tu. Kita boleh rasa, dengan semua kulit kita boleh rasa. Allah letak. Tu. Maknanya dia jenis ada. Tapi tak nampak pun, lihat tu tak nampak pun, ataupun deria tu tak nampak pun. Yang nampak kesan daripada ada deria boleh nampak. Kesan daripada ada kehendak tu, apa yang kita nak. Tapi nak tu boleh nampak. Nak kat manusia boleh nampak. Boleh nampak. Sah untuk dilihat. Janji dia ada. Soalannya kita tak nampak. Itu masalah lain. Tu maksudnya. Iradah ni ada. Cuba kita pelik. Iradah ni nak. Bila kita nak, kita buat. Nak tu ada ke tidak? Ada. Tadi hayah kita bincang sebelum ni. Hayah juga makna ni. Ada. Makna boleh tengok hayah. Ya, boleh tengok hayah. Kita tengok kesan daripada hayah, iaitu hidup. Dah hidup. Ada hayah. Ada roh, ada hayah. Allah bagi kita hayah. Sifat hidup. Perhidup. Boleh juga sifat hidup. Maka kesan kita dapat hidup. Hidup tu boleh tengok. Kita kata sungguh aku hidup. Ya, sungguh. Tak boleh menafikan kita hidup. Hidup tu boleh tengok. Allah bagi boleh nampak. Tapi tak tahu macam mana. Hidup tu boleh nampak. Qudrah, kuat, kekuatan, kekuasaan boleh nampak. Nisbah manusia, kuasa manusia lah. Boleh nampak. Kehendak, nak tu manusia boleh nampak. Dia ada. Dia ada. Jenis ada. Sifat ma'ani ni jenis ada. Itu beza dengan sifat salbiah. Jenis tak ada. Tapi sungguh. Tak boleh nafi. Jangan nafi pula. Oh, Allah tak ada sifat Allah sifat baqa'. Tapi baqa' tu tak ada. Maknanya Allah tak kekal. Jangan salah faham macam tu. Allah kekal sungguh. Cuma baqa' tu tak ada. Macam bergolek, macam jatuh tu lah. Macam pecah. Jatuh. Pecah. Pecah ada pecah. Mana ada pecah? Tunjuklah pecah mana? Tunjuk kena kaca. Mana pecah? Pecah tak ada. Tapi sungguh tak pecah. Sungguh. Maknanya pecah adalah jenis sungguh tapi tak ada. Dia bukan jenis ada. Habis cawan ni, gelas ni, jenis ada ni. Jenis ada. Kaca, jenis ada. Jenis ada. Putih, jenis ada. Tapi jenis menumpang. Tapi putih ada. Putih yang jenis menumpang ada. Ada lah. Bila ada sah untuk dilihat. Tu boleh lihat. Sah untuk dilihat. Habis ni kita nampak. Habis yang lain-lain kita tak nampak. Yalah. Itulah menandakan penglihatan kita lemah. Allah tak bagi. Tapi nak melihat, boleh. Maka Allah letak deria tu dekat mata untuk melihat. Dapatlah kita melihat. Lihat tu, sifat lihat tu ada. Ada. Sebab tu Nabi kata, kau sembahyang elok-elok. Kerana aku nampak, ikut belakang. Macam Nabi boleh nampak aku belakang. Nabi tegur sahabat sembahyang elok-elok. Aku nampak kalaupun aku duduk depan jadi imam. Apa masalah? Adatnya Allah letak lihat deria lihat tu dekat biji mata. Allah letaklah kat belakang, boleh nampak. Allah letak kepala lutut, boleh nampak. Sebab dia ada, dia boleh pindah-pindah, dia ada. Dia sebab manusia. Okey, maknanya itu dia panggil sifat ma'ani manusia. Sifat ma'ani itu pinjam je. Orang tak panggil sifat ma'ani, dia panggil deria. Dia panggil deria, makhluk dia panggil deria. Tapi kita panggil pinjam lah. Sifat ma'ani manusia tu lah. Tapi banyak lemah sungguh. Itu tak boleh, ini tak boleh. Nak, sifat ma'ani kita yang nak kita tu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat.
Kadang-kadang nak bertukar pula, tak nak balik. Nak balik, oh macam-macam kita. Allah tidak, nak yang sempurna, iradah yang sempurna. Kalau nak, itu aja, takkan berubah. Bila berubah, rosak sifat ilmu dah pula. Sebab bila kita berubah, mula-mula gini. Kenapa berubah? Ilmu bertambah, berubah. Mula nak gini. Lepas dah ilmu bertambah, baru ambil yang ni. Oh tak jadi yang ni, nak yang ini. Kenapa kita beralih? Kerana ilmu kita dah bertambah. Oh rupa-rupanya yang ni tak elok, kita beralih. Kalau kata Allah kejap macam ni, kejap macam ni, mula buat gini, tu tak jadi, buat gini, maka rosak sifat ilmu pula. Bila Allah nak yang sempurna, iradah yang sempurna. Iradah kita tak sempurna. Iradah Allah nak, semua boleh dapat. Kita nak, tak semua boleh dapat. Malah yang kita nak, banyak yang tak dapat. Sikit je yang dapat yang kita nak. Itu pun kebetulan kena dengan Allah punya nak. Sikit. Jadi Allah ada sifat, ya, Allah ada sifat iradah. Betul. Iradah tu jenis wujudi. Nanti di syurga, jika Allah izinkan, boleh nampak iradah Allah. Boleh nampak hayah Allah. Boleh nampak kudrah Allah. Boleh nampak sama' Allah. Sama'. Boleh nampak basar Allah. Boleh nampak kalam Allah. Tapi takkan boleh nampak wujud Allah. Tak boleh nampak. Wujud tak boleh nampak. Qidam tak boleh nampak. Baqa' mukhalafatu lil wahdi qiyamu bi nafsi wahdaniyah, semua tak boleh nampak. Tapi sungguh tak boleh nampak. Sebab dia jenis tak ada. Nak nampak je ni. Yang ada je boleh nampak. Jadi Allah bersifat dengan iradah, iaitu nak. Buktinya ayat Quran surah Yasin, innama amruhu idza arada. Iradah tu. Arada syai'an. Apabila Allah nak jadikan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Terjemahan, maka Allah berkata jadi, maka jadilah. Itu terjemahan. Faham? Bukan gitu. Fahamnya macam mana? Faham Allah nak jadi, mesti jadi. Jadi terus. Apa yang Allah nak jadi tu, terus jadi. Tak susah payah, tak pakai alat. Allah nak jadikan makhluk, tak pakai alat, terus jadi. Tak perlu pakai alat. Tapi Allah buat sunnatullah alat. Contohnya nak jadi orang, pakai sperma dengan ovum bergabung, baru jadi anak, duduk dalam perut, kecil lahir. Itu alat lah tu. Kata Allah tak payah pakai alat. Ya, itu sahaja Allah buat, sengaja Allah buat secara sunnatullah, beradat, supaya kita senang tahu kalau gini-gini jadi anak, gini-gini jadi anak, gini-gini jadi anak. Kalau Allah tak buat secara beradat, risau. Risau kita. Baru salam, perut keluar anak kau tu. Salam boleh keluar anak. Lepas tu pergi berlari-lari, perut keluar anak. Sentuh laki perempuan, perut terus keluar anak. Oh teruk, kejap gitu, kejap melompat keluar anak. Kenapa? Sebab Allah tak buat secara beradat. Maka Allah buat secara beradat. Dia gini, begini, 9 bulan gitu, gini lahir. Tapi tak semestinya begitu. Itu hukum adat saja. Buktinya Nabi Isa tak ada bapa, boleh saja. Itu bukti Allah buat, Allah mencipta tanpa alat. Sebab tak ada. Oh itu tak ada, tapi ada mak lagi. Nabi Adam mak bapak tak ada. Nabi Adam mak bapak tak ada. Boleh je, tak ada sperma macam mana boleh jadi? Kerana kalau Allah nak jadi, kun fayakun, jadi tanpa alat. Itu maksud kun fayakun, bukan kata kun, bukan. Jadi bila sebut iradah, Allah nak, Allah berkehendak, Allah tentukan. Sama macam qudrah, sifat iradah ini takluk dia, takluk dia adalah mungkinat. Mungkinat tu yang sebelum ni, itu pun kena faham juga tu. Dengan maksud takluk, mungkinat dengan maksud Allah menentukan yang jenis boleh ada, boleh tak ada. Dia ada 3 dah sebut dah sebelum ni. 3. Pertama yang wajib ada, Allah dan sifatnya wajib ada. Yang kedua mustahil ada, mustahil. Yang ketiga boleh ada, boleh tak ada. Dia panggil harus ataupun mungkin. Bahasa Melayu jadi mungkin. Bahasa Arab dia mungkin, mim kaf nun. Bahasa Melayu jadi mungkin. Sama je. Mungkin. Jadi Allah yang kata nak tu adalah perkara mungkinan. Itu takluk dia. Sebab tu kalau kita bahas itu yang pasal batu besar tu, boleh tak Allah jadikan batu besar sehingga Allah sendiri tak larat nak pikul? Kalau Allah nak jadi, kalau Allah nak buat batu besar, mesti Allah nak dulu baru buat. Nak dulu baru buat kan? Sebab mana boleh buat dulu baru nak? Nak buat. Okey. Bila Allah kata nak buat, yang mana buat itu perkara mustahil sebab Allah sendiri tak larat pikul. Maka nak tadi bukan takluk dia tu. Mana boleh nak perkara mustahil? Bila kata iradah Allah, nak hanya perkara harus kan tadi? Mungkinat.
Sama dengan qudrah. Yang ini memang payah nak faham sikit. Payah. Sebagai ulama kata fardu kifayah, sebagai ulama kata fardu ain. Bab takluk ni. Takluk dia ada lagi. Takluk dia panggil takhsis. Takluk ijad. Takluk idam. Saya tak sebut pun yang tu. Sebab itu memang fardu kifayah dah. Tapi yang ini ada sebagai ulama kata fardu ain juga. Sebab dia ada mengena dengan rukun iman yang keenam. Yang kita akan bahas nanti. Masuk rukun iman yang keenam. Dan ramai orang tergelincir dekat rukun iman yang keenam. Ramai sangat tergelincir. Percaya pada Allah, beriman dengan Allah, tak ramai sangat tergelincir. Ada juga, tak ramai sangat. Pada Rasul, tak ada masalah sangat. Percaya kepada kitab, tak ada masalah. Malaikat, tak ada masalah sangat. Hari kiamat, tak ada masalah sangat. Percaya pada qada dan qadar, Allah, ramai tergelincir kat sini. Qada dan qadar itulah qudrah dan iradah. Qada dan qadar tu qudrah iradah. Jadi kat situ yang mungkin kita akan bahas dua kali. Sekali kita bahas qudrah iradah di sini dalam perbahasan qudrah iradah, sekali lagi kita akan bahas rukun Islam yang ke-6 muka surat 10 tu kalau Rumi lah. Muka surat 10. Jadi dia memang agak berat lah sikit. Dia agak berat. Berat-berat pun saya yakin lebih berat lagi kita belajar matematik masa tingkatan 5. Lagi berat. Itu boleh elok aja. Banyak juga pandai formula-formula. Ini tak berat sangat nak banding dengan tu. Nak banding yang kata 5 SPM tu. Tak berat sangat. Tapi itulah. Bila dah agak berumur dia jadi macam berat sikit. Kena sabar. Sebab ini fardu ain tak tahu berdosa. Tak tahu berdosa yang ni. Jadi bila sebut iradah, dia ada takluk dia. Dia ada kena-mengena. Allah nak kena-mengena dia adalah dengan perkara mungkinat. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Bukan benda mustahil. Kalau perkara tu mustahil, itu jawab dia apa? Itu bukan takluk iradah. Tu jawab. Kalau ada orang lawyer buruk dia cakap gitu. Jadi bila sebab dia guna bahasa lawyer buruk, kita jawab bahasa kitab. Itu bukan takluk iradah. Settle. Apa benda tu? Dia mengaji. Sebab dia pun lawyer buruk. Yang dia kata, boleh tak Allah cipta satu batu yang besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul? Boleh tak Allah buat isteri dia? Boleh tak Allah buat anak? Kata Allah Maha Berkuasa. Kenapa Allah tak nak buat isteri dia? Kenapa Allah tak nak? Nak tu, nak iradah tu. Buat qudrah. Nak tak nak tu menentukan iradah. Kenapa Allah tak nak buat isteri? Kalau Allah Maha Berkuasa, mesti Allah boleh buat isteri. Mesti Allah boleh buat anak kalau Allah Maha Berkuasa. Itulah yang buruk tu. Jawab dia apa? Itu bukan takluk qudrah. Itu bukan takluk iradah. Apa benda tu? Mengaji. Sebab dia pun bukan nak jawapan dia macam kita cerita Nabi Idris cocok mata setan tu. Main sini dekat. Masukkan lubang jarum yang muka nak jarum tu, masukkan telur tu dalam lubang jarum. Boleh tak Tuhan kau? Kalau Tuhan kau hebat, boleh tak Tuhan kau masukkan telur ni dalam lubang jarum? Kan mana boleh? Itu kan mustahil. Lainlah besarkan lubang jarum atau kecilkan telur. Tak, jangan kecil gitu. Mustahil. Bila mustahil, itu bukan takluk qudrah dan iradah. Jadi macam mana? Mari sini, ni dekat, main dekat, cocok pijak mata. Macam tu lah. Jawapan dia kalau orang kuat ni, yang jenis abang Sado jenis main gym ni, pergi penampar sekali. Tu lah, main sini dekat sikit, pum, nampar. Kalau tidak, jawab gitu. Itu bukan takluk qudrah dan iradah. Qudrah dan iradah, takluk dia adalah perkara yang boleh ada, boleh tak ada, bukan perkara mustahil. Itu kaitan dia. Bila sebut qudrah, Allah bersifat qudrah, kaitan dia, qudrah tu Allah buat perkara yang mungkinat. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Perkara yang harus. Kalau dah perkara mustahil, apa cerita buatnya? Dah mustahil. Kat situ, itu jawapan dia lah. Jadi, maka di sini, bila sebut takluk, perkara yang mungkinat, perkara yang harus sahaja. Takluk dia panggil takluk takhsis, menentukan. Qudrah, takluk, mengadakan dan mentiadakan. Ataupun kalau mudah nak kata kerja lah. Walaupun saya tak berapa suka guna istilah tu. Apa kerja qudrah? Qudrah kerjanya adalah mengadakan dan mentiadakan. Habis iradah, menentukan. Nak tu kan tentu. Aku nak yang ni. Maknanya aku menentukan tak nak yang ni. Menentukan iradah. Jadi bila kita tengok dalam dunia ni, apa yang berlaku semua kehendak Allah lah kan. Ada tak sebelum tu, ada tak yang berlaku dulu, sejak dulu sampai sekarang? Katalah sejak Nabi Adam. Boleh kita kata sebelum tu dulu. Kita ambil sejak Nabi Adam je. Bermula manusia. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, macam-macam berlaku.
ada tak yang bukan Allah nak? Mesti tak ada. Okey. Kita masuk qudrah. Ada tak yang bukan Allah buat qudrah? Takkanlah ada kot. Mesti semua Allah buat. Bila Allah buat, mesti semua Allah nak. Mesti Allah berkehendak, maka ianya jadi. Okey? Apa yang berlaku daripada Nabi Adam sampai sekarang, semuanya Allah yang tentu, Allah yang nak, dan semuanya Allah buat. Dan apa yang berlaku daripada Nabi Adam sampai sekarang, ada benda baik, ada benda tak baik. Macam mana pula tu? Ada benda baik, ada benda jahat. Pembunuhan, zina, judi, arak, apa-apalah yang jahat-jahat. Itu juga kejadian. Bila itu kejadian, itu siapa buat? Allah lah buat. Kena katalah dulu. Sebab kita dah pegang awal-awal kan. Apa yang berlaku, Allah buat. Itu dulu. Tak pecah lagi. Tapi semua yang berlaku Allah buat. Bila Allah buat, maknanya Allah nak. Dan Allah nak, sebab tu dia jadi. Sebab kita dah bahas sebelum ni, takkanlah ada yang Allah tak nak jadi juga. Itu bukan Tuhan. Dan takkanlah dalam dunia ni yang berlaku ada yang Allah tak buat. Itu juga bukan Tuhan. Mesti semua Allah buat. Okey. Jadi bila kita dah pegang kat situ, yang berlaku tu ada benda baik, ada benda jahat. Itu yang rukun iman ke-6 tu, kata ada akan kiaskan nanti. Percaya kepada qada dan qadar. Kalau kita tengok terjemahan, percaya kepada untung baik dan untung jahat. Ada kat situ. Tapi bila kita kata benda yang jahat, benda maksiat, jahat, kufur, benda-benda jahat berlaku, kita lah buat, takkan Allah pula buat. Kita kata gitu pula. Tapi kita kata beriman dengan rukun iman yang ke-6. Dan kita masuk iradah. Tadi kita dah bahas semua Allah buat. Tiba masuk bab tu kita tak mengaku pula. Tak boleh. Kat situ perlu faham betul-betul kat mana cara nak masuk tu. Kat mana? Yang pertama sekali, pegangan kita semua Allah buat. Tu dulu. Mesti semua Allah buat. Dan kalau kita ada ragu-ragu, kita soal diri kita. Kalau bukan Allah buat, siapa buat? Satu lagi, semua yang berlaku Allah yang nak ianya terjadi. Ragu-ragu datang, tanya diri kita balik, kalau bukan Allah yang nak, siapa yang nak? Maka dia itu sama dengan Tuhan lah. Malah dia mungkin hebat daripada Tuhan. Sebab Tuhan tak nak pun boleh jadi sebab dia nak. Kita tanya balik gitu. Tak boleh lah. Maknanya semua Allah yang jadikan, dan semua yang Allah nak, Allah tentukan ianya terjadi. Itu qada dan qadar. Itu yang kita baca, waqina birahmatika syarra ma qadait. Tiap-tiap hari kita baca qunut mazhab Syafi'i. Ya Allah, waqina, ya Allah, peliharalah kami birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, syarra ma qadait, kejahatan, keburukan, maksiat, kafir, apa semua yang kau qadakkan, qadait, yang kau takdirkan, yang kau nak. Mudah masuk iradah, yang kau nak ianya jadi. Aku nak minta berlindung ya Allah, minta berlindung. Maknanya kat situ kita tahulah yang baik dan yang buruk adalah daripada Allah. Pegang dulu yang tu. Dia akan datang macam-macam, biar dulu. Habis tu kalau semua buruk, baik tu macam itulah inilah kan. Macam mana usaha kita tak datang macam-macam. Slow, relax. Tunggu habis dulu bab iradah. Bab iradah dengan bab ilmu. Qudrah dah habis dah. Kita akan masuk qudrah, iradah, ilmu tu. Tunggu habis tu gitu aje. Dia akan datang, tapi relax aje. Jangan kalau macam tu Allah sendiri yang tak bagi buat. Allah tak bagi buat kan benda-benda maksiat, benda-benda jahat. Tapi Allah yang nak ianya jadi. Firaun kafir. Siapa yang jadikan Firaun kafir? Pegangan kita jangan lupa. Allah. Habis tu Allah hantar Nabi Musa suruh pergi dakwah. Dia kita mula nak mempersoalkan Allah. Nak jadi Tuhan tu. Mempersoalkan Allah. Habis tu kalau macam tu, Allah sendiri yang nak, Allah siapa yang buat apa yang Firaun tu buat? Mestilah Allah juga. Habis tu Firaun tu tak salah lah. Siapa pula kata salah? Dah Allah takdirkan, Allah yang buat, Allah yang nak ianya terjadi. Tapi Allah larang. Allah larang. Habis kalau larang, kenapa jadikan? Kat situ ada. Istilah dia panggil kehendak Allah. Kehendak Allah, Allah nak tu kehendak Allah. Dan suruhan Allah, suruhan Allah tidak berlaziman. Itu dia punya istilah. Tak semestinya sama. Itu dia punya kunci dekat situ. Tapi kita akan bahas tu muka surat 10 nanti. Suruhan Allah, Allah suruh. Allah tegah. Dia panggil suruhan.
Dan kehendak Allah, Allah nak tidak berlaziman. Itu ayat kitab. Ayat kita tak semestinya sama. Kadang-kadang Allah nak dan Allah jadikan. Kadang-kadang Allah bukan nak. Kadang-kadang Allah suruh dan Allah jadikan. Kadang-kadang Allah larang tapi Allah jadikan juga apa yang larang tu. Tu baru real punya Tuhan. Tuhan sungguh. Kadang-kadang dia nak benda tu. Allah nak dan Allah jadikan. Kadang-kadang Allah suruh hamba lah, suruh dan Allah jadikan apa suruhan Allah tu. Kadang-kadang Allah suruh tapi Allah tak jadikan. Allah jadikan sebalik. Kadang-kadang Allah larang jangan buat tapi Allah jadikan dia buat. Tak ke Tuhan sungguh tu? Tu dah real punya Tuhan Allah. Kita apa yang kita nak, yang itulah yang kita buat. Kalau kita tak nak, kenapa kita buat? Allah tidak. Tuhan sungguh. Tengoklah macam-macam dia punya, kalau nama-nama Allah kan, Mutakabbir. Mutakabbir tu takabur tu. Maksudnya apa? Buat suka hati, macam buat suka hati. Yang itulah mudah kata. Iyalah, tengok yang mati 20 berapa ribu mati. Tak apa panggil istilah, takut jadi kontroversi lah. Pernah jadi dulu kata apa, Samsing gedebek apa, pandai-pandai lah istilahkan apa, mutakabbir tu, sombong adalah pakaianku kata Allah dalam hadis kursi. Jangan kau ambil pakaian aku. Secara majaznya. Jadi tengoklah apa yang Allah buat. Yang 20,000 mati, ada 20,000 ke lebih dah. Banyak dah dekat Turki tu. 35 dah. Budak baby ada. Ada. Orang tua ada, orang yang sembahyang baik ada. Mesti ada. Orang kafir ada. Habis tu Allah buat. Dia nak buat, dia buat. Itu baru Tuhan sungguh. Jadi hikmah kita cari kemudian. Kita nak bicara akidah dulu. Nanti ada hikmahnya Ustaz. Dia dah macam-macam masuk. Kita nak bahas berkaitan dengan pegangan aja dulu. Hikmah nanti. Hikmah. Mesti ada hikmah. Allah nak jadikan dia mati syahid. Mati kena himpap dengan benda besar, benda berat. Antara salah satu syahid akhirat. Itu hikmah. Kita cerita pegangan dulu. Hikmah nantilah. Orang kadang-kadang dia suka hikmah. Pegangan dia tak apa minat. Pegangan dulu. Buat ikut suka. Tak boleh buat kata Allah tak ada suka. Suka tu perasaan. Ikut dia nak. Kalau kita manusia, dia buat ikut dia suka. Untuk Allah tak boleh kata suka. Sebab suka tu emosi. Kan? Allah buat apa yang dia nak. Ikut yang dia nak. Gitu. Kalau Melayu, ikut dia suka. Kalau Allah, ikut dia nak. Dia buat. Jadi, apa yang terjadi, semualah Allah buat. Walaupun sebesar zarrah. Semua Allah nak dan Allah yang buat. Malah kita bernapas. Malah nafas kita fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu dari segi ilmu. Nafas kita semua dalam ilmu Allah. Bila sebut dalam ilmu, sekali dengan Allah nak dan Allah buat. Malah nafas kita kat syurga, yang masuk syurga selama-lamanya pun Allah yang nak, Allah yang buat dalam ilmu Allah selama-lamanya. Macam mana? Semua Allah nak. Ya. Kan sekarang ni tak apalah, nanti mati. Dalam syurga nanti. Kalau bahasa tadi dia kata tak ada sud. Tak ada sud. Sini orang panggil tak ada sud lah. Tidak ada sud. Tak ada penghujung. Bahasa moden panggil infinity. Tak ada sud. Jadi Allah buat tu, nafas, kita ambil nafas kita je. Allah yang buat. Iyalah. Takkan nafas kita sendiri kot. Bila nafas kita sendiri, ada yang Allah tak buat. Mana boleh? Semua Allah buat. Nafas kita Allah buat. Bila Allah buat, maknanya nak lah. Allah nak, kehendak iradah. Dan mesti dalam ilmu Allah, pastinya takkan buat-buat tak reti kot. Ilmu kita akan bahas nanti. Dalam ilmu Allah. Dan ianya berlaku sampai mana? Sampai masuk syurga, sampai bila-bila. Bila-bila apa? Tidak ada sud. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang bersifat ilmu je tahu. Siapa yang buat? Hanya Allah yang bersifat qudrah je buat. Siapa yang nak? Hanya Allah bersifat iradah je nak. Habis tu, nak, tak habis-habis, tak boleh fikir. Kenal Allah. Tak boleh fikir je kenal Allah. Selagi boleh fikir, tak kenal lagi. Hebatnya dia. Naik terapung, rasa. Lepas tu suruh jadi kecil. Lepas tu menggigil. Kalau kena time dia. Kena time, bila rasa tu time. Rasa ni bukan pegangan. Rasa ni tasawuf. Cuma kadang-kadang kita mengaji akidah, dia datang rasa tu. Allah bagi rasa. Rasa tak wajib. Rasa tu kurniaan. Jangan kita campur rasa dengan akidah. Engkau tak rasa Tuhan ada, kafir kau. Jangan. Rasa lain.
Rasa tu kan kita merasai kewujudan Allah setiap saat. Tengok tu rasa Allah ada. Tengok tu rasa ada. Tengok tu rasa Allah sedang melihat. Tengok tu rasa mesti Allah tahu. Mesti Allah tahu dalam ilmu Allah, dalam ilmu Allah. Buat apa? Semua Allah nak, semua Allah nak. Rasa tu tak boleh dapat setiap saat. Adalah para wali, para nabi dapatlah. Tu rasa. Bagi kita tak berdosa, tak ada rasa sebab kita lalai. Tak rasa lawan dia lalai. Yang kita cerita ni pegang. Kadang-kadang bila kita pegang. Habis tu Allah macam hebatnya dia jadi. Lepas tu dia syup jadi kecil lagi, kita halus lagi jadi kecil. Lepas tu menggigil. Kalau kena tayang-tayang rasa tu datang sendiri. Anugerah. Terasa Allah kecil, Allah tak bernilainya aku, ada kita rasa. Kalau macam tu apa guna aku? Dia akan rasa. Kita masuk sikit-sikit bab ni. Lebih-lebih lagi bab qudrah dan iradah dan ilmu Allah. Jadi maknanya sebelum makhluk dijadikan, sebelum tu dah adalah takdirnya. Itu kita kata takdir Allah sejak azali tu. Sejak azali lagi. Jadi kita wajib percaya berpegang qada dan qadar, ataupun perkara yang baik dan perkara buruk yang berlaku. Buruk tu pula nisbah kita je nampak buruk. Nisbah Allah tak nampak buruk. Buruk tu maksud jahat, buruk lah. Okey, kita tengok buruk. Nisbah kita. Kita tengok kucing. Kucing tu elok je. Kita pergi sepak dia. Buruk tak? Buruk lah. Buruk, maksud buruk tu dosa, buruk salah tu lah buruk kan? Buruk. Kenapa buruk? Sebab tu kucing tu bukan kita punya. Maksudnya bukan milik kita. Kalau kita bela pun kita amanah jaga, bukan milik kita. Kalau kita daripada tak ada kucing, kita pun jadi kucing. Kita punya. Boleh buat gitu? Mana boleh? Jadi bila macam tu, Allah ni, kalau sebab tu kita nama zalim. Sebab tu kita dinamakan zalim, sebab itu bukan kita punya. Maka ianya perbuatan buruk. Allah, kita siapa punya? Allah punya. Bila Allah punya, mana ada buruk? Mana ada buruk? Kita buat meja petak macam ni. Mana kita punya? Lepas tu kita hancurkan. Tak ada masalah, kita punya. Tapi Allah cipta kita. Jadi kita ni Allah punya. Kemudian Allah nak buat macam mana? Tak buruk ni sebab Allah. Kita je nampak buruk. Sebab tu saya selalu sebut, benda buruk ni sebab kita nampak. Kita nampak buruk, kita nampak buruk. Jahat. Kenapa berjudi itu jahat? Sebab kita bukan kita punya. Kenapa tumbuk orang tu jahat? Sebab bukan kita punya. Kita dah masuk hak orang. Sebab tu nama jahat. Allah, hak milik kita adalah Allah sepenuhnya. Tak adalah jahat sebab dia punya. Suka lagi mana? Ikut dia. Okay. Alright. Dah bunyi dah. Kita azan sekejap, kita sambung sikit lagi. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa kulli syai'in wakil. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله Jadi wajib kita percaya, wajib kita pegang iradah Allah, kudrah dan iradah Allah. Allah buat dan Allah yang kehendak. Sama ada ianya baik, sama ada ia jahat, semua daripada Allah, itu pegangan kita. Makna daripada Allah, semua daripada Allah dengan maksud Allah yang bersifat iradah, dia tentukan, dia nak ianya terjadi. Allah yang bersifat kudrah, jadikan dia dengan ilmunya. Jadi tak ada satu perkara pun yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, bukan Allah buat dan bukan Allah nak. Tak ada. Semua Allah nak. Semua. Jadi kita faham, kalau kita tengok, untung baik, iman dan taat adalah Allah tentukan. Sebab tu kita kena syukur bila iman. Tak boleh nak belagak pun. Allah tentukan. Kufur dan maksiat juga adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Allah yang nak ianya terjadi dan Allah yang buat. Sebab tu kita tak boleh pandang rendah dekat orang yang kufur dan maksiat. Kita kena dakwah lagi. Sebab Allah yang nak. Dari segi pegangan. Jadi soalan, barulah kita jawab soalan yang macam-macam soalan. Kalau macam tu, boleh buat benda buruk sebab Allah yang tentukan. Dia mula datang kan, dia tu. Bolehlah buat benda buruk. Yang Allah suruh kita bukan satu, tiga. Allah arahkan kita untuk buat ataupun beramal dengan tiga perkara. Bukan satu. Yang pertama, berpegang. Akidah ni. Berpegang semua Allah yang buat, semua Allah yang nak, semua dalam ilmu Allah. Semua Allah yang nak jadi. Itu suruh pegang. Ada lagi dua. Tu satu. Jangan cepat sangat. Kalau macam tu boleh kita buat maksiat. Sebab semua Allah yang nak yang jadi. Sabar dulu. Pertama, Allah suruh kita berpegang dekat akidah kita. Kita beriman. Semua yang terjadi, Allah yang nak. Allah yang tentukan. Semua yang terjadi, Allah yang buat. Semua yang terjadi, pastinya dalam ilmu Allah. Kalau nak tambah lagi boleh je. Semua yang terjadi dalam penglihatan Allah. Semua yang terjadi dalam pendengaran Allah. Itu saja nak tambah. Pastilah. Tapi yang besarnya adalah semua yang terjadi Allah yang nak, semua yang terjadi Allah yang buat. Dah pegang dah? Dah pegang. Okey, sabar dulu, ada dua lagi. Yang kedua, Allah juga suruh. Allah yang sama tadi itulah. Suruh apa? Suruh berhukum dengan syariat zahir. Dengan maksud, kita diperintah untuk amal ibadah, usaha ikhtiar dan sebagainya. Kita ada suruhan dan ada larangan. Allah yang sama juga yang suruh, yang ni boleh buat, yang ni jangan buat. Tapi Allah yang sama juga kata, apa yang kau buat, semua aku yang nak ianya terjadi. Apa yang kau buat, sebenarnya aku yang buat. Lalu kokmu je. Digabung tu. Dahlah Allah yang tentukan dan Allah yang nak ianya terjadi. Dalam masa yang sama Allah kata, jangan buat jahat, buat baik-baik. Yang ni jangan buat, yang ni kena buat. Suruhan dan larangan tu dalam masa yang sama.
Kita nak lawan ke? Kita kata apa? Kalaulah Allah dah nak dan tentukan, kenapa suruh kami? Boleh kata gitu? Kita ni hamba ke apa? Hamba mana boleh tanya Tuhan dia? Kalau kita rasa kita Tuhan, boleh kita tanya? Dalam surah apa? Anbiya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dah jawab dah. Surah apa? Surah Anbiya atau Ibrahim? Lupa dah. Anbiya rasa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kamu tanya apa, kenapa Allah buat, kenapa Allah buat, kenapa Allah buat. Kerana kamu yang akan ditanya. Saya ingat ayat 21, ingat ayat 21 tapi tak ingat surah. Rasa surah Anbiya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu jangan tanya kenapa Allah buat macam ni, lepas tu Allah macam ni, dah buat macam ni pula, macam ni pula. Kenapa jangan tanya? Kerana kamu yang akan ditanya nanti. Kenapa nak tanya Allah? Jadi Allah suruh kita pegang, kau kena pegang. Aku yang bersifat qudrah dan iradah. Semuanya sebab aku yang tentu dan aku yang nak ianya terjadi, dan kejadian tu aku yang buat. Habis setiap kali kita buat, kita rasa macam kita buat tak? Kita angkat, kita rasa macam kita angkat. Kita minum, kita rasa kita macam minum. Hilang haus, kita rasa air tu sebab tu hilang. Itu rasa, bukan pegang. Rasa lain, pegang lain. Kalau kita rasa minum, aku merasai Allah yang memberi, hilang dahaga. Bagus. Namanya tidak lalai. Bukan air yang menghilangkan haus, bukan nasi yang mengenyang. Air bukan air. Allah yang menghilangkan haus, Allah yang mengenyangkan. Ketika kita minum, kalau kita berasa, rasa macam tu, kita tak lalai. Itu bagus. Tapi kalau kita tak rasa minum, akulah minum, aku rasa tu lega. Air sebab tu lega. Makan kenyang, makan nasi yang kenyang. Kita rasa begitu, maka kita lalai. Tak salah dari segi bukan kufur ke syirik ke, tak. Cuma kita jenis lalai. Rasa lawan dia lalai. Tak merasai lawan dia lalai. Rasa lawan dia tak rasa, tak rasa tu lalai. Bukan rasa lawannya kafir, bukan. Yang kafir tu akidah. Okey, bila pun kita kata sekarang ni minum ni, siapa yang bagi, kau rasa macam mana? Siapa yang minum? Akulah minum, aku dah. Sedangkan semua yang berlaku Allah nak, Allah buat. Tiba dia kata dia buat. Tak apa, dia panggil adab cakap. Adab cakap tak apa. Okey. Kemudian rasa hatinya, rasa hati. Rasa air ya, sedap atau hilang haus. Tengah-tengah panas minum air sirap, letak selasih sikit. Sedap selasih tu yang buat jadi segar tu. Letak pudina sikit. Rasa sedap. Air itulah yang melegakan. Rasa gitu, lalai. Lalai. Jadi usahalah jangan lalai. Tak dosa pun. Cuma orang lalai. Pegang macam mana? Siapa yang menghilangkan dahaga, yang bagi sedap tu? Allah. Ada aircon tu, sejuk. Akulah yang buka tadi. Aku rasa tu. Cakap, adat cakap, memang orang cakap gitu. Tak ada masalah. Lepas tu, sejuk. Aircon lah, kalau tutup panas. Buka aircon, sejuk. Mana aircon lah bagi sejuk. Rasa gitu. Ya, rasa begitu. Cakap memang tak ada masalah. Rasa begitu. Namanya lalai. Korek lagi dalam akidah dia. Akidah siapa yang menyejukkan? Allah menyejukkan. Selesai. Dia cuma masalah dekat lalai. Masalah adat bercakap tak ada masalah. Kata aircon sejukkan, adat bercakap tak ada masalah. Masalah pegang, Allah yang menyejukkan, tak ada masalah. Masalah satu je, tasawuf, lalai. Terasa aircon, terasa aircon, terasa aircon. Mana Allah kat situ tu? Tu masuk bab tasawuf lah. Dia ada 3 perkara. Jadi pertama, Allah suruh kita berpegang bahawasanya Allah yang nak ianya terjadi dan Allah yang buat. Kalau Allah tak buat, tak jadi. Yang kedua, dalam masa yang sama Allah arahkan kita, jangan buat yang aku larang, buat yang aku suruh. Nampak? Dalam masa yang sama juga, yang ketiga perintah berhukum dengan syariat batin, iaitu kalau apa yang kau buat tadi tu jadi seperti yang diinginkan, syukur. Kalau buat tu tak jadi, redha. Maka jadilah kita dengan 3 ni hamba. Cuba faham tu, hamba sungguh. Yang takdirkan, yang nak jadikan, yang nak dan yang hendak dan yang menjadikan Allah. Okey. Dalam masa yang sama, walaupun Allah dah tak tentukan sejak azali lagi, dan Allah dah tentukan tu sejak azali lagi dan pastinya terjadi, kita tak tahu. Kita mana tahu, Allah lah yang tahu. Kehendak Allah nak tu sejak azali lagi. Maka Allah tahu, kita tak tahu. Dan apa yang Allah nak sejak azali lagi, apa yang Allah tentukan dulu lagi, Allah tentukan sejak azali lagi, maka pasti akan terjadi. Kita tahu, kita pegang.
Tapi kita tak tahu apanya yang akan terjadi. Oleh kerana kita tak tahu, Allah kata, engkau buat apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku larang. Dalam masa yang sama kau kena ingat, aku dah tentukan. Neraka syurga pun dah tentukan. Kita ni syurga neraka pun dah Allah tentukan. Jadi kalau macam tu zalim lah. Kejap. Zalim ni macam kucing tadi. Kucing tu bukan kita punya, kita sepak, memang zalim. Tapi kita ni Allah cipta daripada tak ada kepada ada. Mana ada zalim kat situ? Sebab Allah yang daripada tak ada jadi ada. Kemudian Allah tak adakan balik. Kemudian Allah kerat dua, Allah kerat 8, masuk dalam api. Lah, dia punya. Mana ada zalim kat situ? Dah dia punya. Yang zalim kita buat orang punya. Macam contoh kita ni bukan Allah yang buat. Kita ni bukan Allah buat. Jadi sendiri ke, ada Tuhan lain buat ke, yang lain buat. Atau kita buat diri sendiri, katalah gitu. Kemudian Allah masuk dalam neraka. Barulah zalim. Sekarang kita tak ada, Allah pun jadikan. Ada. Lepas tu Allah nak buat apa, buatlah. Sebab kita daripada tak ada kepada ada pun Allah yang buat. Jadi tak ada istilah zalim kat situ. Yang zalim ni kita buat hak orang. Hak orang baru zalim. Tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu zalim. Adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Ta'rif adil dan ta'rif zalim tu. Ya, saya selalu bagi contoh kalau kahwin 4 tu lah. Kahwin 4, bini nombor 1, berat dia 120 kilo. Dah lama kahwin gemuk. Bini nombor 2, 80 kilo. Bini nombor 3, 60. Bini nombor 4, bini yang terbaru, 45 kilo berat. Yang bini nombor 1, anak 12. Makin sikit lah. Yang kedua anak 5, yang ketiga anak 2 orang, yang keempat tak ada anak lagi. Adil ke kita bagi semua 2,000? Tak adil. Tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Yang pertama ni kena bagi lebih, kena bagi 5,000. Sebab anak berapa belah, dah tengok badan dia macam mana. Bagi makan, awak makan sepinggan aja. Tak adil. Sebab nombor 4 dapat sepinggan, nombor 1 pun kena dapat sepinggan. Itu baru adil. Nanti saya kat pada masyarakat saya ingat sebelah bahu. Tak. Yang nombor 1 tu bagi 3 pinggan. Tengoklah badan dia besar mana. Itu orang adil. Yang tu yang nombor 4 bagi sepinggan je. Itu orang adil. Begitulah maksud adil tu yang kita kena faham. Dan zalim yang kita kena faham adalah, zalim adalah tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Allah, kita tak ada, Allah cipta. Kemudian Allah nak masukkan dalam neraka, tak ada masalah. Tak zalim sebab kita tak ada lah. Kita tak ada, Allah cipta jadi ada. Sebab tu kita ambil semut, kita bakar, zalim. Sebab kita bukan buat semut tu. Kalau kita buat semut tu, boleh kita bakar. Tu zalim. Kita pakai ni, tak mau pakai lah, jom kita bakar. Kita punya. Ni bukan masjid lah, kita punya. Bakar, tak zalim. Yang zalim, pergi rumah orang, ambil meja dia bakar. Tu baru zalim. So kata aku lah, aku nak buat ni, aku punya. Tu maksud dia. Jadi Allah nak buat, Allah telah tentukan kita semua syurga atau neraka, dah tahu dah. Allah yang tahu, kita tak tahu. Habis macam tu tak payahlah ibadah. Kalau syurga mestilah masuk syurga. Allah suruh 3 perkara. 1, berpegang macam tadi. Yang kedua, Allah suruh buat apa arahan aku buat. Aku larang jangan buat. Yang tu buat tak? Tak buat yang tu. Tak buat. Lepas tu nak syurga benda. Allah suruh yang sama, Allah yang sama yang suruh. Yang ketiga, bila apa yang kita buat, yang Allah suruh tadi terjadi macam mana yang kita nak, yang baik, maka syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku tak buat pun, Allah yang buat. Dan Allah yang nak. Ke situ. Maknanya lepas jadi kita buat usaha. Kenapa usaha? Allah suruh. Tapi keputusan dah ada. Siapa tahu? Allah je tahu. Kalau macam tu tak payahlah usaha. Tak boleh, Allah suruh. Habis tu kita ni apa? Dah lah tentukan keputusan. Okey, masuk Dewan Peperiksaan. Cikgu ni dah tentukan ini gagal. Seumpama gitu lah. Ambil periksa. Apa guna? Itulah kita nak kira sebenarnya kita ni hamba, hakikat kehambaan. Mana ada guna? Itu maksud makhluk tak ada kuasa, hanya Allah kuasa. Kita ni tak ada apa. Dahlah Allah telah tentukan. Dengan maha kuasanya Allah tentukan segala-galanya. Dalam masa yang sama Allah suruh bagi peraturan. Kalau kau langgar gini, jangan langgar yang ini, buat yang ini. Bila jadi yang mana Allah suruh buat dan jadi baik, jadi yang macam yang kita nak, maka kita tak boleh kata kita buat. Kita syukur Allah yang buat. Alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Bila tak jadi, macam tak jadi, redha.
Redha pula nak salah siapa? Kat sini. Redha salahkan diri sendiri. Jangan salahkan Allah. Salahkan diri sendiri dengan maksud aku yang salah. Aku yang lemah. Bukan Allah. Pegang semua pada Allah. Habis buat usaha betul-betul lah. Yang Allah suruh. Tiba-tiba tak jadi juga. Sebab aku. Sepatutnya sebab Allah lah kan. Sebab jadi benda baik kita serah ke Allah. Jadi benda yang kita nak buat tak jadi, benda buruk jadi apa, patutnya serah ke Allah juga. Tidak. Habis tu kita kena kata kita, aku yang lemah. Itu hakikat kehambaan. Jadi kita ni apa guna? Kita ni memang tak ada guna. Macam tu lah mudah kata. Memang. Barulah rasa hamba. Sebab tu kita rasa kita ni macam Tuhan. Sebab kita tak faham ni. Kalau kita faham, kita kata, oh ni hamba. Itulah hamba. Yang kita ni hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Perasan tak? Hamba Allah ni maksud, tak ada apa-apa. Allah daripada tak ada, Allah cipta. Tak ada apa-apa dah kat situ. Kita tak ada apa. Kita tak ada, Allah cipta jadi ada. Kemudian Allah tentukan apa yang kita buat, Allah tentu. Dan Allah yang tentukan, dan Allah yang jadikan apa yang kita buat. Dan malah Allah tentukan pengakhiran kita. Okay. Kemudian Allah suruh kita buat yang baik. Ini arahan aku, ini jangan buat. Kau kena ikut. Walaupun aku dah tentukan, itu aku punya pasal. Engkau kena ikut yang ini. Lepas tu pula, bila jadi, kau jangan mengaku engkau punya. Serah kat aku. Jadi yang baik. Jadi yang baik. Serah kat aku balik. Habis kalau tak jadi, engkau kena salahkan diri engkau. Itu orang hamba. Sebab tu kita tak boleh mengumpat Allah. Sebab tu kita ada sikit lah salah cakap sikit. Sikit lah. Macam contoh, berlaku kematian. Kita kematian tak apa, kematian tak boleh elak. Berlaku aksiden, kematian tak boleh elak. Berlaku aksiden. Bom, rosak kereta. Kita kata apa? Ni takdir. Tak boleh. Tak boleh daripada mana? Tengok mana? Jangan salah masuk. Tak boleh dari segi mana? Tak boleh akidah, tak boleh pekah atau pekah lah maksudnya kan. Tak boleh tasawuf. Mana ni? Tengok mana? Tak boleh tasawuf. Cakap gitu. Bukan tak boleh akidah. Akidah semua Allah jadi. Itu akidah. Habis yang tengah pertengahan ni, yang suruhan dan larangan ni kita panggil fiqh ni, bawa elok-elok. Memang dah bawa elok pun. Lepas tu tiba-tiba aksiden, rosak kita, total loss, rugi. Kita kata ini semua takdir Allah. Tak boleh kata gitu. Memang takdir Allah. Sebab tu kita kena tengok kita nak cerita pasal apa ni. Habis tu kita kata aku yang salah, tersilap, mungkin terlalai, aku tak berhati-hati. Serah, letak salah dekat kita. Kita letak salah dekat Allah, letak salah dekat kita, jadi gitu juga. Bukan boleh jadi apa pun. Cuma lama-lama kita buat gitu, kita tak rasa kita ni hamba. Allah dah takdirkan. Jap, cakap apa ni? Cakap kat mulut Allah dah takdirkan, cakap apa ni? Cakap memanglah Allah takdirkan. Cakap akidah. Akidah pegang, bukan cakap. Cakap ramai boleh tipu, pegang tak pegang pun. Habis kau pegang apa? Allah yang jadikan, betul. Cakap tak boleh. Okey, biasa dengar tak? Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Pernah dengar ayat tu? Itu yang betulnya. Yang hakikat, yang buruk daripada Allah, yang baik daripada Allah, yang buruk. Buruk tu bukan buruk-buruk aja. Buruk tu kufur, maksiat, fasik, aksiden, benda yang buruk kan? Daripada diri saya sendiri kan cakap tadi tu. Kenapa betul-betul mengaku Allah pula? Mana hamba kita? Tu masuk tasawuf sikit tu. Mana sifat kehambaan kita mana? Jadi kita kata Allah dah takdirkan pula. Memang betul Allah takdir dari segi akidah, dari segi kehambaan mana? Jadi maknanya bila jadi kita tak boleh kata gitu. Tapi kita kata apa? Aku yang salah. Ataupun jangan kata salah ke Allah, jangan salah ke Allah. Dari segi tadi lah, pegang dah betul semua daripada Allah. Buat syariat zahir atas bumi, atas dunia ni, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Usaha sungguh-sungguh. Bila jadi benda baik, serah ke Allah. Bukan aku, Allah. Maka tak bolehlah nak belagak. Bila jadi buruk, salahkan diri sendiri. Hamba sungguhlah memang Allah. Kita ni lah, memang tak ada nilai. Gitu memang pun. Baru terasa. Perhati, aku ni tak ada apa lah. Nak bangga pun tak boleh. Dah bila jadi yang benda buruk, kena salah diri sendiri. Tak boleh salah ke Allah. Malah dalam beberapa kitab dia kata, kita tak boleh kata, tak boleh tanya pun siapa buat babi. Maka dia jawab Allah. Tak boleh. Babi tu buruk tak? Buruk. Sunat bunuh babi ni. Sunat bunuh. Malah Nabi Isa turun nanti dia akan bunuh semua babi-babi. Anjing tengok dulu. Ada anjing sunat bunuh, ada anjing tak sunat. Anjing yang comel tu tak sunat bunuh. Bukan suruh pegang, tak sunat bunuh. Anjing gila sunat bunuh. Babi tak kira comel ke tak comel ke sunat bunuh.
Bila kita kata siapa yang mencipta babi? Allah. Tak boleh. Kan benda tu buruk. Habis tu siapa yang cipta? Nampak dia nak masuk ke akidah pula. Kita bukan cerita akidah. Siapa yang cipta taik tu? Tak boleh. Kalau kata siapa yang cipta taik, siapa yang buat taik tu? Siapa yang jadikan? Siapa yang nak taik tu ada kat situ? Allah. Tak boleh. Habis tu bukan Allah buat ke? Nampak dia masuk akidah. Kena faham tu. Kita cerita bukan yang tu, kita cerita yang ini. Benda buruk tak boleh nisbah dekat Allah. Biasa je yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Tu tiba-tiba kita kata gitu. Tak boleh. Siapa buat kera? Tak boleh jawab Allah. Kera tu ada lah. Habis tu kera. Habis kalau kata Allah, kera yang buruk lah. Kan kera ni kan macam buruk sikit. Nampak macam benda buruk. Bukan bila kita kata, bila kita tak kata macam babi ke apa tadi, bukan menandakan kita kata babi tu orang lain buat. Tak, pegangan kita semua Allah buat. Malah bukan babi, nafas. Cuma kita cerita adab. Adab dengan Allah. Jangan mengumpat Allah. Mengumpat dia panggil, adab. Sebagai hamba jangan mengumpat Tuhan. Kalau kita kata kita ni rasa macam Tuhan, baru kita akan tak puas hati. Apa pula? Dah memang Allah buat. Oh, tu kita rasa macam Tuhan. Kalau hamba tak. Tengok cerita apa, saya baru terlihat beberapa hari lepas. Piramli tu. Saya bodoh Tuhan, saya bodoh Tuhan. Yang apa albab bukan albab, yang 3 orang. Bila baru saya tengok, tertengok banyak lama tak tengok Piramli, tengok jugalah. Sia-sia sejam saya tengok, tak macam mana. Tengah-tengah saya tengok. Bila dia bebaskan abang dia tu kan. Abang dia dua orang jadi tukang picit, jual orang lagi baik daripada jual unta tu kan. Lepas tu dia pergi. Oh, adinda. Siapa adinda? Siapa bodoh? Saya bodoh Tuhan. Dia kata. Tu hamba tu. Itulah hamba betul. Apa jadi? Saya bodoh Tuhan. Saya yang salah. Saya salah. Bila tuan dia turun tangga, terjatuh, engkau lah salah. Ya, saya salah. Padahal hamba tu duduk tepi sana, tak ada kena-mena pun. Ya, saya salah. Boleh dia kata. Jalan lah elok-elok. Memang bukan hamba lah tu. Hamba dia akan salahkan diri dia. Saya bodoh, saya salah, saya salah, saya salah. Bila dapat apa-apa yang baik, bukan saya, sebab Tuhan saya. Tu baru hamba. Sebab kita tak faham hamba, sebab kita tak hidup dalam hamba. Kalau hidup dalam sistem perhambaan, kita tahu maksud hamba tu. Jadi kita duk mempersoal. Itulah hamba. Hamba adalah keputusan kita di tangan Tuhan kita, dan telah ditentukan untuk apa? Tuhan kita telah tentu, sama ada nak bebaskan kita, nak wariskan kita sebagai hamba Tuhan kita. Dan dia yang bagi undang-undang, ini boleh buat, ini tak boleh buat. Walaupun bagi kita tak masuk akal. Undang-undang, naik motor, pasang lampu, masuk akal tak siang-siang hari? Yang kita ya. Undang-undang kita, naik motor siang-siang hari pasal lampu. Negara lain tak ada buat. Kita je buat. Dah siang asal pasal lampu. Undang-undang kalau tidak salah. Saya tak tengah sekarang, dulu lama tak naik motor dah. Dulu mati lampu depan tu saya tutup Roblox, masa lama dah lah, berapa belas tahun lepas. Roblox. Bila Roblox tu, dia kata lampu tak buka, saman. Uish. Masuk akal tak? Tapi kita ni apa? Macam hamba lah. Ya, baik, amat baik. Baik Tuhan. Baik Tuhan. Baik Tuhan. Begitulah sifat kehambaan kita kena ada dekat diri kita. Bahawasanya kita kena pegang satu hal, dan kita kena buat apa yang kita buat tu satu cerita, dan apabila terjadi apa kita buat, kita nak serah kat Tuhan yang baik. Tapi kalau yang buruk, kita kena salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Kita habis bab iradah sikit. Tak habis lagi sebenarnya qadah iradah, tapi kita akan sambung muka surat 10 nantilah. Qudrah dan iradah dia akan termasuk dekat rukun iman yang ke-6 muka surat 10. Kalau kita baca kat sini pun tengok, untung baik jahat daripada Allah, memang dah ada tulis dah dalam ni. Kalau Rumi lah. Kita akan bahas balik sekali lagi yang tu secara terperinci. Cuma untuk iradah setakat fardhu ain selesai dah lah, insya-Allah. Kita akan masuk ilmu akan datang. Lambat lagi ni. Lambat lagi ilmu. Agak boleh tahan lah, lama lagi nak sambung tu. Kena ambil yang ini, yang qudrah iradah kena gabung dengan ilmu. Walaupun ada lagi rasa-rasa 2 minggu lagi kan. Bukan. Lagi 3 minggu lebih.
Sebab tak ada 29 bulan. Bulan 2. Sepatutnya ada 29. Maka dia sambung bulan 3. Saya tak tahulah berapa hari bulan, rasa berapa 7, 8 sampai bulan. Jadi lambat lagi nak sambung dengan ilmu ni. Pastikan yang itu ingat untuk kita masuk ilmu. 3 ni dia rangkai. Kalau tidak, tak boleh faham juga. Tangguh dulu. Bab akidah gini, dia tak boleh berhenti di tengah-tengah jalan. Dia mesti sejam lebih lah ni pun. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.